kelas pembelajaran alam maya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Pada petang ini kita akan membahaskan satu bahagian penting dalam kemahiran Bahasa Melayu, itu bahagian tata bahasa. Ya? Bahagian tata bahasa. Skop untuk bahagian tata bahasa ini sangat luas. Sangat luas, maksudnya sangat banyaklah. Banyak kemahiran dan juga aspek-aspek dalam kemahiran bahasa Melayu yang perlu kita kuasai. Ya? Jadi kita akan kecilkan skop ini. Kita akan membincangkan hari ini tentang kata tugas. Sebelum tu, sama-samalah kita lihat yang cikgu tunjukkan sini, petua orang berjaya. Baik. Jadi kita yang hidup pada zaman ini, kita boleh ambil contoh orang-orang yang terdahulu yang telah berjaya dalam kehidupan, dalam pelajaran, dalam apa-apa juga bidang. Apa-apa juga bidang. Jadi kita boleh ambil contoh, ambil iktibar. Itu kalau nampak apa yang cikgu tunjukkan, pelajar bukan gagal tetapi belum berjaya. Jadi tak ada istilah gagal lah sebenarnya. Pelajar ni Wak sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, peringkat universiti ke, ataupun yang sudah bekerja, sebenarnya dalam kehidupan kita tidak ada istilah gagal. Cuma kita belum berjaya. Ya? Kita mungkin berada satu tempat yang orang kata lama lah di situ. Lambat berbanding dengan orang lain. Kalau kita berusaha, akhirnya kita akan berjaya. Ya? Baik. Jadi kalau nak berjaya, pelajar perlu berubah. Kalau nak berjaya mesti berubahlah. Berubah dari segi minda, pemikiran, berubah dari segi tindakan. Jadi kita kena berubah. Kalau kita tak berubah, kita tak akan, bukan tak akan berjaya, kita lambat, kita akan ketinggalan berbanding dengan orang lain. Jadi kita perlu berubah. Kita teruskan. Jadi kita mengalu-alukan kedatangan kalau ada kawan-kawan kamu yang sedang berusaha untuk mengikuti kelas kelas pada petang ini. Kita mengalukan kehadiran semua. Baik. Kata tugas. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kata tugas. Satu aspek dalam kemahiran bahasa Melayu itu kata tugas. Baik. Marilah kita sama-sama melihat apa sebenarnya kata tugas. Dalam bahasa Melayu ada kemahiran kata tugas. Jadi kita lihat sama-sama. Baiklah. Baik. Definisi kata tugas. Ini pengenalan lah, definisi ataupun mukadimah. Apa itu kata tugas? Baik. Sama-sama kita lihat, kita baca dan kita coba fahami apa itu kata tugas. Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. Maksudnya dalam ayat tersebut
ada kata tugas. Dalam klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung, penerang, penguat, pembantu, penegas, pemeri dan sebagainya. Jadi peranan kata tugas ni sangat luas, sangat besar, sangat luas ataupun sangat besar dalam pembinaan ayat. Jadi penggunaan kata tugas ini sangat penting kerana kata tugas ini mempunyai peranan yang pelbagai. Jadi kata tugas ni hadir dalam ayat ataupun dalam klausa ataupun dalam frasa. Jadi kita cuba memahami ayat. Mungkin semua faham ayat. Apa makna ayat? Biasanya ayat dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan noktah. Ayat juga mengandungi subjek dan juga predikat. Mesti ada subjek, mesti ada predikat. Itu ayat. Ada ayat tunggal, ada ayat majmu', dan pelbagai lagi jenis ayat. Jadi klausa pula. Apa itu klausa? Dan frasa. Apa itu frasa? Jadi cikgu berharap sebelum cikgu teruskan dengan paparan cikgu yang selanjutnya, mungkin murid semua boleh salin. Salinlah ada maklumat-maklumat yang cikgu paparkan di sini, yang cikgu terangkan, salin secara ringkas. Buat nota lah, buat catatan sedikit. Sambil kamu mendengar, buat catatan, buat nota tentang apa yang kita bincang pada petang ini. Baik. Ayat bagi cikgu mungkin semua dah biasa, dah lazim mendengar perkataan ayat ni. Dah selalu dengar perkataan ayat. Klausa dan frasa. Klausa dan frasa. Ini cikgu nak terangkan. Apa makna klausa? Apa makna frasa? Baik. Apakah klausa? Apakah klausa? Jadi kita lihat sama-sama. Mungkin murid boleh, yang ada telefon, bolehlah. Boleh mencari maklumat dalam kamus online. Kamus atas talian. Kamus online talian boleh. Kalau ada kamus di samping kamu, boleh buka. Boleh, tidak ada masalah. Kita belajar secara alam maya ni, kita nomor baharu. Jadi boleh buka. Apa-apa saja bahan rujukan, boleh dirujuklah. Baik, apakah klausa? Baik, klausa ialah ayat kecil. Ayat kecil yang mempunyai subjek dan predikat sendiri dan menjadi sebahagian daripada ayat yang besar. Anak ayat, ini mengikut Kamus Pelajar edisi kedua. Ini rujukan kita lah. Cikgu ambil makna klausa ni daripada Kamus Pelajar edisi kedua. Klausa maksudnya ayat kecil. Yang mempunyai subjek dan predikat sendiri dan menjadi sebahagian daripada ayat yang besar. Maksudnya ada satu ayat besar, dalam ayat besar tersebut ada ayat kecil. Ada ayat kecil, apabila disebut ayat, ayat ini satu yang lengkap. Ayat itu boleh berdiri sendiri. Itu dikatakan ayat. Jadi klausa merupakan ayat kecil ataupun anak ayat. Ataupun anak ayat. Kalau kita faham, kalau ada ibu, ada ayah, ada anak-anaknya. Itu maksud
klausa. Jadi cuba biasakan diri dengan istilah ni ya, klausa. Kita mungkin dah terbiasa dengan istilah ayat, kata, perkataan, suku kata. Sekarang cuba ingat, cuba hafalkan. Ada istilah klausa ni. Klausa ni maksudnya ialah ayat kecil ataupun anak ayat. Itu klausa. Baik. Bagaimana pula dengan makna frasa? Apakah frasa? Okey. Satu kata atau lebih. Satu kata atau lebih. Boleh jadi satu, boleh jadi dua, tiga, dan sebagainya lah. Lebih pada satu. Yang dapat bertugas sebagai subjek, predikat atau objek dalam pembinaan sesuatu ayat, seperti kata buku dalam ayat di bawah. Maksudnya frasa ni bukan ayat. Berbeza dengan klausa tadi. Klausa tadi ialah anak ayat ataupun ayat kecil. Apabila disebut ayat, ayat ada subjek, ada predikat. Tetapi frasa bukan ayat. Frasa bukan ayat. Frasa ni bertugas sebagai subjek. Dia bahagian subjek saja ataupun bahagian predikat saja ataupun sebagai objek dalam pembinaan sesuatu ayat. Kita lihat contoh, ada dua contoh ayat cikgu tunjukkan di sini. Contoh pertama, saya membaca buku. Di frasa. Frasa sini ialah buku ni. Frasa ialah di sini perkataan buku ni. Satu kata macam buku. Inilah frasa. Okay. Dua buah buku itu ditulis olehnya. Ini ada kesilapan sikit. Kesilapan ejaan ditulis tu. Sepatutnya ditulis rapat bukannya. Cikgu perbetulkan dulu. Kataan ditulis sepatutnya rapat. Okey, cikgu dah betulkan. Baik. Baik, tulis suatu kataan ini. Perbincangan kita bukan mengenai klausa atau frasa. Kita akan bincang tentang kata tugas. Kita dah ingat tadi. Kalau kita membina kata berbincang tentang kata tugas, kita mesti memahami juga makna frasa atau klausa. Ya? Baiklah. Seterusnya, kita lihat paparan seterusnya. Baik. Ini kata tugas yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ada 17. Ada 17. Kalau cikgu senaraikan sini kurang pada 17, murid boleh rujuk sendiri. Rujuk sendiri. Cikgu akan paparkan beberapa kata tugas lah. Okay. Ini contoh kata tugas. Kata hubung, kata seru, kata tanya, kata penguat, kata nafi, kata pemeri, kata sendi nama, kata arah, kata bilangan, kata perintah, kata pembenar, kata bantu, kata penegas. Dan ada lagi contoh-contoh lain. Ada contoh-contoh lain. Ini antara kata tugas yang terdapat dalam bahasa Melayu. Jadi kita lihat sini. Kata tugas boleh nampak, boleh lihat apa yang dia tunjuk. Okay, ini ialah carta dakap. Carta dakap. Baik, ini merupakan
peta pemikiran, peta pemikiran, peta iting. Okay, kata tugas. Kata tugas ni boleh dibagi pada tiga komponen yang utama. Satu, tugasnya sebagai kata penyambung ayat. Kata penyambung ayat. Kata penyambung ayat ni contohnya kata hubung. Kata hubung. Okay, kata hubung ada dua. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga lagi. Kata hubung pancangan keterangan, kata hubung pancangan komplimen dan kata hubung pancangan relatif. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian tugas kedua, kata tugas ialah sebagai kata praklausa. Pra ni maksudnya sebelum. Klausa tadi ialah anak ayat. Anak ayat ataupun ayat kecil. Dalam satu ayat besar, ada ayat kecil, ada ayat ataupun ada anak ayat. Jadi ini sebagai praklausa. Pra ni maksudnya, ini adalah kata imbuhan pinjaman. Maksudnya sebelum. Praklausa. Jadi pecahan untuk kata praklausa ni sebagai kata pangkal ayat. Permulaan ayat lah. Permulaan ayat. Sebagai kata pangkal ayat. Permulaan ayat. Okey. Satu lagi kata tanya. Kata perintah. Kata pembenar. Dan juga kata seru. Ini tugas. Kata tugas tadi satu berperanan sebagai kata praklausa. Yang ketiga, peranannya sebagai kata prafrasa. Prafrasa. Frasa tadi ialah sebagai penghubung dalam ayat. Perannya sebagai penghubung untuk subjek, bertugas untuk menghubung subjek, predikat ataupun sebagai objek tadi. Okey. Ini pecahan. Pecahan kata prafrasa ni. Contohnya kata bantu, kata penegas, kata penguat, kata nafi, kata pemeri, kata arah, kata bilangan, kata sendi nama. Okay, dari sini kata bantu ada dua, terbagi pada dua lagi. Kata bantu aspek, kata bantu ragam. Kemudian kata penegas, kata penguat, ada tiga. Kata penguat hadapan, kata penguat belakang, kata penguat bebas. Kemudian kata nafi, kata pemeri, kata arah, kata bilangan. Kata bilangan ni ada kata bilangan pecahan, kata bilangan pisahan, kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan himpunan. Dan yang terakhir dalam peta ini adalah kata sendi nama. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan beberapa jenis kata tugas. Kita akan bincang beberapa jenis kata tugas. Jadi pada siri akan datang kita akan sambung jenis-jenis kata tugas yang lain. Jenis-jenis kata tugas yang lain pula. Baik, seterusnya. Baik. Jadi kata tugas pertama ialah kata hubung. Hari ini kita akan lihat kata hubung. Jadi pembelajaran pada petang ini, pada hari ini, sebelah petang, cikgu akan lebih memberi penerangan. Jadi murid boleh dengar dan catat. Catat dan boleh tulis. Boleh tulis. Mungkin ada yang sudah tahu, anggaplah pembelajaran seperti ini sebagai ulang kaji untuk memantapkan lagi pengetahuan.
kata hubung. Apa itu kata hubung? Apakah kata hubung? Baik. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih frasa, dua atau lebih kata, frasa, klausa dan ayat. Itu tugas peranan kata hubung. Digunakan untuk menggabungkan. Dia mencantumkan, menggabungkan dua. Mesti ada dua lah. Kalau tak ada dua, dua kata, maka tidak adalah kata hubung. Mesti ada dua kata. Kata contohnya ibu, ayah, itu kata. Meja, kerusi, itu kata. Kalau dua kata, itu kata peranan kata hubung situ ialah menggabungkan dua kata. Frasa. Frasa tadi yang cikgu terangkan tadi apa makna frasa tadi kan. Kemudian klausa. Lepas tu ayat. Di sini cikgu susun. Jadi elemen yang paling kecil ialah kata dulu. Daripada kata membentuk frasa. Daripada frasa membentuk klausa. Daripada klausa akan membentuk ayat. Akan membentuk ayat. Sebelum kata ada lagi. Sebelum kata ada suku kata. Suku kata. Sebelum suku kata ada huruf. Ada huruf. Itu urutan lah pembentukan ayat. Baik. Yang kedua, kata hubung terbahagi kepada yang berikut. Yang pertama, kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan. Tadi dalam peta dakap tadi cikgu tunjukkan ada dua saja kan. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Ini cikgu tambah satu lagi, kata hubung berpasangan. Jadi ingatlah. Kita mungkin biasa ataupun boleh menggunakan kata hubung untuk membina ayat, untuk melengkapkan ayat, untuk memilih jawapan bagi soalan. Kita mungkin mahir menggunakan kata hubung yang betul. Masalahnya ialah kita tidak tahu jenis kata hubung. Jenis kata hubung. Sebenarnya kata hubung ni banyak jenis. Banyak jenis. Di sini ada 3 jenis. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan. Ini kita kena tahulah. Bukan setakat boleh guna, kita kena tahu juga kegunaannya dan juga dari segi keterangan jenis kata hubung ini. Baik. Kita akan lihat kata hubung gabungan dulu. Kata hubung gabungan. Baik. Apa itu kata hubung gabungan? Kata hubung gabungan ialah perkataan yang berfungsi menggabungkan dua ayat yang setara. Setara ni maksudnya samalah. Dua ayat yang sama. Apa maksud ayat yang sama? Nanti kita lihat. Iaitu kedua-dua ayat merupakan ayat utama. Itu maksudnya ayat yang setara. Iaitu kedua-dua ayat kedua-dua ayat tersebut merupakan ayat utama. Bukan anak ayat seperti klausa tadi kan. Klausa tadi maksudnya ialah anak ayat ataupun ayat kecil. Ayat kecil. Tapi kata hubung gabungan ni kegunaannya ataupun fungsinya menggabungkan dua ayat yang setara. Dua ayat yang setara. Maksudnya ayat yang sama, dua ayat yang sama. Bukan satu ayat utama, satu ayat sampingan. Bukan, dua-dua ayat utama. Itu maksudnya yang setara lah. Okay? Itu makna kata hubung gabungan. Baik. Ini contoh kata hubung gabungan. Kita lihat sama-sama.
contoh kata hubung gabungan Ni kata hubung, jenis kata hubung, penggunaannya ayat contoh yang cikgu tunjukkan. Boleh nampak cikgu rasa boleh kalau bagi cikgu sini jelaslah dan cikgu harap murid pun boleh baca boleh baca di sini. Baca sendiri pun boleh, dengar cikgu baca pun boleh. Baik. Jenis pertama kata hubung gabungan tadi ialah atau. Atau. Apa kegunaan atau ni? Menunjukkan pilihan atau penggunaannya menunjukkan pilihan. Maknanya dalam jadual ini ada ditunjukkan setiap jenis kata hubung gabungan ini ada kegunaannya masing-masing. Ada kegunaannya masing-masing. Kita lihat ayat contoh supaya kita boleh memahami dengan lebih jelaslah apa penggunaan kata hubung gabungan atau. Ayat contoh ni. Kamu boleh memilih baju kebaya atau baju kurung. Sebab penggunaannya tadi menunjukkan pilihan. Kamu boleh memilih baju kebaya atau baju kurung. Ini ayat contoh. Baik. Ayat kata hubung gabungan yang kedua. Dan. Dan. Penggunaannya untuk menggabungkan dua unsur yang setara, yang sama. Contoh. Nadia suka membaca majalah dan surat khabar. Sepatutnya di sini ada noktah lah. Ini terlupa letak noktah. Ada noktah di sini. Okey, ini ayat. Bila ayat mesti mula huruf besar, diakhiri dengan noktah. Sepatutnya ada ayat. Selepas kata khabar ni ada ayat. Ada noktah. Jadi dan kegunaannya ialah untuk menggabungkan dua unsur yang setara. Nadia suka membaca majalah dan surat khabar. Dua unsur setara di sini maksudnya ayat ni boleh kalau kita pecahkan menjadi ayat tunggal, ayat itu akan berbunyi begini. Nadia suka membaca majalah. Ayat yang kedua, Nadia suka membaca surat khabar. Dua unsur yang setara. Baik. Kata hubung gabungan yang ketiga, kecuali atau melainkan. Penggunaannya untuk menunjukkan kekecualian. Untuk menunjukkan kekecualian. Kita lihat ayat contoh supaya kita lebih jelas apa penggunaan kata hubung gabungan kecuali. Semua ahli keluarga Farhana memakai cermin mata kecuali kakaknya. Jadi itu ada unsur ada unsur kekecualian di situ. Sekejap. Boleh baca sendiri dulu. Hello. Saya salah nombor. Sorry. Baik. Kita sambung semula. Okey. Contoh keempat. Lalu. Penggunaannya untuk menggabungkan dua perkara atau perbuatan yang berlaku berturut-turut. Kita lihat ayat contoh. Rajesh tersepak batu lalu tersungkur. Maksudnya kejadian Rajesh tersepak batu ni kejadian Rajesh tersepak batu lalu tersungkur. Maksudnya berlaku dua perkara dalam satu masa secara berturut-turut. Secara berturut-turut, serentak. Itu penggunaan kata hubung gabungan lalu. Baik. Contoh yang kelima, maka.
Penggunaannya untuk menyatakan maksud setelah itu dan kerana itu. Ayat contoh, disebabkan usahanya yang gigih, maka dia telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan itu. Okay, maka di sini fungsinya maksudnya ialah setelah itu. Maksudnya kejadian yang berlaku selepas, setelah itu, dan kerana itu. Itu maksud untuk kata hubung gabungan maka. Malahan, untuk menunjukkan sesuatu yang makin atau kian bertambah. Contoh ayat contoh, Encik Zulkifli bukan sahaja seorang pengurus, malahan dia juga majikan yang bertanggung jawab. Itu menunjukkan kian ataupun makin. Semakin bertambahlah. Baik. Okay, sambil. Ini pun kata hubung sambil untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Menunjukkan sesuatu dilakukan bersama-sama. Ayat contoh, Emilia menyanyi sambil menari. Menyanyi sambil menari. Itu tugas sambil di sini. Sesuatu menunjukkan sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Sentaklah, sentak. Okay, serta menunjukkan sesuatu yang serentak. Contoh, Zikri serta rakan-rakannya bermain bola sepak di padang. Zikri serta rakan-rakannya bermain bola sepak di padang. Okay. Menunjukkan sesuatu yang serentak. Tetapi kegunaannya untuk menunjukkan sesuatu atau hal-hal yang berlawanan. Ayat contoh, Alia suka membaca tetapi adiknya tidak. Jadi ini bertentangan, berlawanan. Contoh lain kata hubung gabungan ialah bahkan, lagi, padahal, sedangkan, seraya, kemudian. Ini kata hubung gabungan. Baik. Kalau tak berapa jelas penerangan cikgu, nanti boleh ulang semula YouTube ataupun boleh buka buku, buka kamus dan sebagainya. Boleh rujuk lagi supaya kamu lebih faham. Baik. Kata hubung pancangan. Apa itu kata hubung pancangan? Tadi kata hubung gabungan. Baik. Kata hubung pancangan ialah perkataan yang menghubungkan ayat-ayat yang tidak setara, iaitu satu ayat utama dengan ayat-ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat induk. Kalau kata hubung gabungan tadi menghubungkan dua ayat yang setara, iaitu ayat utama dengan ayat utama. Berbeza dengan kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan menghubungkan ayat-ayat yang tidak setara. Itu satu ayat utama, ayat besar, ayat utama dengan ayat-ayat kecil yang dipancangkan. Dipancangkan maksudnya dimasukkan. Pancang tu maksudnya dia masukkan ayat kecil tu ke dalam ayat besar. Itu dipancangkan. Okay. Kalau mungkin kamu pernah dengar perkataan kayu pancang. Pancang. Baik. Ini maksud kata hubung pancangan. Kita akan lihat. Nah, ini kata hubung relatif. Nanti mungkin ada cikgu tertinggal paparan untuk kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ni ada tiga. Ada tiga jenis.
Yang pertama ialah kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan relatif. Ada 3 jenis kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan relatif yang pertama ya. Kita lihat maksud kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif. Berfungsi menghubungkan ayat utama dengan ayat kecil relatif. Dalam bahasa Melayu hanya ada satu kata relatif iaitu yang. Ini kata hubung pancangan relatif satu saja dalam bahasa Melayu iaitu yang. Yang ini kata hubung pancangan relatif. Apa tugas ataupun makna kata hubung pancangan tadi itu menghubungkan. Tugasnya ialah menghubungkan ayat utama dengan ayat-ayat kecil. Menghubungkan ayat utama dengan ayat-ayat kecil. Okey. Jadi kata hubung pancangan ada 3 jenis. Yang pertama kata hubung pancangan relatif. Relatif. Kata hubung pancangan relatif. Contoh kata hubung pancangan relatif ialah yang. Satu saja. Yang. Satu saja. Ingat. Baik. Ini contoh kata hubung pancangan relatif. Beserta dengan ayat contoh. Kita lihat ayatnya. Zefri membeli sebuah komputer yang sangat mahal. Zefri membeli sebuah komputer yang sangat mahal. Jadi yang ini ialah kata hubung. Yang ialah kata hubung. Kata hubung apa? Kata hubung pancangan. Relatif. Jadi yang ialah kata hubung pancangan relatif. Satu saja kata hubung pancangan relatif dalam bahasa Melayu. Okey, kita lihat seterusnya. Kata hubung pancangan keterangan. Tadi kata hubung pancangan relatif. Sekarang pula kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan atau kata hubung keterangan menghubungkan ayat kecil yang menjadi keterangan kepada ayat besar. Itu. Agak susah juga untuk kita mengingat makna-makna sesuatu kata hubung. Jadi kita cuba memahami supaya apa yang kita bincang ni kita akan ingat, kita akan tahu. Ya. Jadi kata hubung pancangan keterangan atau nama lainnya ialah kata hubung keterangan. Tugasnya menghubungkan ayat kecil yang menjadi keterangan kepada ayat besar. Okey, kita lihat contohnya. Ini contoh kata hubung pancangan keterangan. Kalau kata hubung pancangan relatif tadi satu saja dalam bahasa Melayu, iaitu yang. Kata hubung pancangan keterangan banyak. Kata hubung pancangan keterangan banyak. Contohnya agar. Agar atau supaya. Agar atau supaya. Ada gangguan bunyi mungkin boleh dan baik. Contoh kata hubung pancangan keterangan. Agar atau supaya. Penggunaannya untuk menyatakan tujuan atau maksud. Penggunaan, keterangan ataupun tugas. Boleh. Fungsi. Boleh jugalah. Fungsi, tugas. Kata hubung pancangan agar, supaya ni menyatakan tujuan atau maksud. Ayat contoh. Makanlah ubat ini agar atau makanlah ubat ini supaya kamu cepat sembuh. Itu menyatakan tujuan atau maksud.
apabila. Ini juga satu contoh kata hubung pancangan keterangan. Apabila. Menunjukkan masa. Ayat contoh, daun-daun kering berguguran apabila ditiup angin. Apabila ditiup angin. Menunjukkan masa. Hingga atau sampai. Kegunaannya untuk menunjukkan sampai had tertentu. Ayat contoh, majlis perkahwinannya diadakan dari pagi hingga petang. Satu hari ya. Satu hari majlis perkahwinan dilangsungkanlah dari pagi hingga petang. Iaitu menunjukkan sampai had tertentu. Itu kegunaan hingga atau sampai. Jika, kalau, sekiranya. Baik. Ini maksudnya sama erti lah. Sama erti. Boleh guna jika, boleh guna kalau, boleh guna sekiranya. Salah satu boleh guna sama erti. Untuk menunjukkan syarat. Ayat contoh. Kalau kita baca ayat, kita akan memahami makna kegunaan satu-satu kata hubung. Ini kata hubung pancangan keterangan. Baik. Saya akan membantu awak jika saya tidak mempunyai hal. Ini menunjukkan syaratlah. Ataupun saya akan membantu awak kalau saya tidak mempunyai hal. Hal ni perkara. Jadi menunjukkan syarat. Okay. Kerana untuk menunjukkan sebab atau alasan. Dia datang lambat ke sekolah kerana ketinggalan bas. Kerana ketinggalan bas. Baik. Cikgu tunjukkan dalam perbincangan kita ayat contoh. Jadi ayat-ayat contoh ni sangat bagus. Sangat bagus kerana ayatnya berkualiti. Ayatnya ayat yang betul. Jadi sambil cikgu menerang, kita baca dari segi maksud, kegunaan, kata hubung. Kita juga belajar bagaimana membina ayat. Bagaimana membina ayat dengan betul. Baik. Contohnya kata hubung pancangan keterangan manakala. Penggunaannya untuk menunjukkan masa atau perkara yang berlawanan. Baik. Ayat contoh, banyak orang cedera manakala berpuluh-puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam bencana itu. Itu menunjukkan perkara yang berlawanan. Sebelum, selepas, setelah, sejak. Penggunaannya merujuk kepada masa. Telefonlah saya sebelum kamu datang ke rumah. Telefonlah saya sebelum kamu datang ke rumah. Ini ayat pasif. Ayat pasif. Ayat pasif. Kata ganti nama diri pertama. Ini ayat pasif. Selagi atau selama. Penggunaannya untuk menunjukkan sesuatu yang masih belum sudah, belum habis. Selagi saya mampu, saya akan menyara anak-anak saya hingga menara Gading. Itu menunjukkan sesuatu yang belum sudah, belum selesai. Selagi saya mampu. Maksudnya belum selesailah. Belum selesai, belum siap. Belum sudah, belum selesai. Selagi saya mampu, saya akan menyara anak-anak saya hingga menara Gading. Mana anaknya masih belajar lagi, belum habis belajar. Menara Gading maksudnya universiti. Contoh lain kata hubung pancangan keterangan. Contohnya andai kata, biarpun, kalau, walaupun, ketika, lantaran, meskipun, semoga, semenjak, sementara, setelah, kendati pun, sewaktu, sungguh pun, tatkala, semasa. Ini. Jadi banyak. Kata hubung pancangan keterangan ini
banyak. Kata hubung pancangan keterangan banyak. Berbanding dengan kata hubung pancangan apa tadi? Relatif. Relatif cuma satu saja, iaitu yang. Okay. Kita lihat jenis kata hubung yang ketiga. Yang pertama tadi kata hubung pancangan. Ada tiga kan. Yang pertama kata hubung pancangan relatif tadi. Contohnya yang. Yang kedua kata hubung pancangan keterangan. Contohnya banyak sini, agar, supaya, apabila, hingga. Contohnya di bawah ni pun sama, jadi banyak. Jadi kata hubung pancangan yang ketiga ialah kata hubung pancangan komplement. Kata hubung pancangan komplement. Kita lihat. Ini keterangan. Keterangan kata hubung pancangan komplement. Kata hubung pancangan komplement atau kata komplement menghubungkan ayat kecil komplement ataupun pelengkap. Komplement ni juga maksudnya pelengkap. Kepada ayat utama atau ayat induk. Ayat utama atau ayat induk. Dua kata komplement yang sering digunakan dalam bahasa Melayu ialah bahawa dan untuk. Tidak banyak. Dua. Dua saja kata hubung pancangan komplement. Iaitu bahawa, satu lagi untuk. Kalau relatif tadi satu saja, iaitu yang. Kata hubung pancangan yang banyak ialah kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan banyak. Baik. Setakat ni, cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu terangkan dan masih lagi bersama-sama dengan cikgu. Kita ada 25 orang, 25 orang murid yang bersama dengan cikgu pada petang ini. Baik. Ni kita ibarat kita buat ulang kaji lah sebelum pembukaan semula sekolah. Selepas ditangguhkan pada 3 kita akan bercuti sehingga 3 bercuti bersekolah lah secara bersemuka. Tetapi kita masih lagi belajar secara alam maya. Banyak sekolah belajar secara alam maya. Ada latihan-latihan yang diberi oleh guru untuk dibuat di rumah. Latihan tersebut mesti disiapkan siapkan dalam tempoh ataupun masa yang ditetapkan. Ini kata hubung pancangan komplement. Ada 2 saja, bahawa, untuk. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, ini contoh. Ini jenis kata hubung. Kata hubung pancangan komplement. Untuk, bahawa. Ini ayat contoh. Untuk kita memaksa dia bersukan memang mustahil. Jadi untuk di sini. Jadi maksudnya kata hubung pancangan ni boleh kita guna sebagai pangkal ayat. Pangkal ayat. Ataupun untuk kita memulakan ayat. Boleh untuk kita memulakan ayat. Betul. Dalam ayat contoh yang cikgu tunjukkan, kata hubung pancangan komplement untuk ni digunakan sebagai pangkal ayat, permulaan ayat. Ini ayat yang lengkap dan betul. Ayat huruf besar, mula dengan huruf besar, akhiri dengan nokta. Biar nampak nokta tu jelas. Jelas. Baik, kata hubung pancangan komplement yang kedua, bahawa. Bahawa. Ayat contohnya, guru yang menyatakan bahawa dia tidak sihat di hospital sekarang. Guru yang menyatakan bahawa dia tidak sihat di hospital sekarang. Kalau kita baca sekali, mungkin tak faham maksud ayat tersebut. Kalau kita baca kali kedua, ketiga, kita akan lebih faham. Guru yang menyatakan bahawa
dia tidak sihat di hospital sekarang. Itu satu contoh lah. Contoh ayat. Boleh buat ayat sendiri, boleh buat ayat sendiri. Tapi untuk perbincangan ni, lihat saja dan dengar dan fahami. Itu penting. Faham itu lebih penting daripada yang lain. Baik. Kata hubung berpasangan. Jadi kita ada 3 jenis kata hubung tadi kan. Yang pertama kata hubung gabungan. Kita ulang kaji bagi yang mungkin lupa. Yang kedua kata hubung gabungan. Yang pertama kata hubung gabungan. Yang kedua kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ada 3. Kita bahagi pada 3. Kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan keterangan dan kata hubung pancangan komplement. Dan satu lagi jenis kata hubung adalah kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan. Ini satu contoh kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan. Ini contohnya. Baik, mahupun, bukan sahaja, bahkan juga, bukan sahaja, malahan, bukan sahaja, tetapi juga. Ini berpasangan. Daripada, lebih baik. Entah, jangankan pun, sedangkan ini kan pula. Kian, semakin, makin, walaupun, namun, sungguh pun, tetapi. Mungkin murid pernah menggunakan kata hubung berpasangan semasa membina ayat, semasa menulis karangan, ataupun menjawab soalan, pemahaman yang berkaitan dengan penggunaan kata hubung pasangan. Jadi setiap kata hubung pasangan ni ada penggunaannya masing-masing. Sama seperti kata hubung yang lain tadi. Di sini ada ayat contoh. Jadi baca cikgu nak tanya, cikgu nak minta ada daripada kamu ni untuk membaca. Boleh nampak? Baik. Nufazana, boleh dengar suara cikgu tak Nufazana? Nufazana? Nufazana, boleh dengar suara cikgu? Tak dengar Nufazana. Akid, boleh dengar suara cikgu Akid? Boleh cikgu. Okey. Coba Akid baca ayat contoh, ayat contoh ni. Ayat contoh untuk kata hubung baik pun, mahu pun. Baca ayat contohnya. Contoh. Ya, ayat contoh. Baik yang tua mahupun muda sama-sama bergotong royong membina jambatan itu. Ya, ini penggunaannya menunjukkan sama. Okey, Muhammad Naufal Hakim. Muhammad Naufal Hakim. Boleh mana kakak sedia? Baca ayat contoh yang cikgu tunjuk ini. Merokok. Merokok bukan sahaja membazirkan wang, bahkan juga membahayakan kesihatan. Jadi dalam ayat yang dibaca tu ada kata hubung berpasangan. Mungkin dengan membaca ni lebih fahamlah. Johan Zulkarnain. Johan Zulkarnain, baca contoh ayat contoh ketiga ni. Daripada terus bersubahat dengannya, lebih baik saya menyerah diri. Okey. Hadi Haikal. Hadi Haikal. Okey, cuba baca ayat contoh yang keempat ni. Entah.
entah dapat entah tidak Sulaiman membeli tiket bas menjelang musim perayaan. Alhamdulillah, bagus Okey, sekarang Abu Unais. Abu Unais. Boleh dengar tak Abu? Okey, Abu baca ayat contoh yang seterusnya. Jangankan. Abu, jangankan RM1. Abu Unais. Okey, kita minta Aziani Syafi. Aziani Syafi, tolong baca ni. Jangankan. 10 sen pun dia tidak ada. Okey, cikgu dengar suara, mungkin rakan-rakan dapat dengar juga Okey, cikgu minta Kai Zafira. Boleh dengar Kai Zafira? Boleh. Okey, cuba baca ni Kai. Kian lama. Kian lama, kian ramai orang yang datang ke pesta itu. Okey, alhamdulillah Dalila Diana. Dalila Diana, baca ayat seterusnya. Sikap malas. Sikap malas Zahid makin lama semakin menjadi. Baiklah. Uzay. Baca ayat terakhir Uzay. Walaupun Encik Zikri kaya, namun beliau tidak pernah bersikap sombong. Alhamdulillah. Maknanya memurid beri perhatian pada apa yang cikgu tunjukkan yang kita bincang hari ini lah. Jadi semua ada penggunaan di sini Cikgu beri masa untuk kamu lihat penggunaannya di sini. Yang penting penggunaan ini kena faham apa sebenarnya maksud. Jadi setiap kata hubung itu ada fungsinya, ada tugasnya masing-masing. Kalau kita faham maksudnya, insyaAllah lah kita boleh memilih kata hubung yang sesuai bagi ayat dengan betul, ataupun kita boleh membina ayat. Membina ayat menggunakan kata hubung yang betul, yang sesuai. Okay. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kita masuk jenis kata sendi, kata tugas yang kedua itu kata sendi nama. Kata sendi nama. Kata tugas yang pertama tadi ialah kata hubung. Kata hubung. Sekarang kata sendi nama. Kita lihat. Apa itu kata sendi nama? Kata sendi bertugas sebagai sendi. Dalam tubuh badan kita ni banyak sendi kan? Sendi-sendi, sendi lengan, banyak sendi-sendi. Jadi kalau kata sendi nama pula, kata sendi bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa lain dalam sesuatu ayat dan hadir di hadapan frasa nama. Memang susahlah kita nak mengingat maksud kata sendi nama. Cikgu pasti kalau dalam ayat contoh yang diberi, murid lebih faham. Namun kita bincang dulu maksud ini. Kalau boleh ingat ni, maka kamu hebat. Kata sendi bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa lain dalam sesuatu ayat dan hadir di hadapan frasa nama. Okey, kita teruskan tengok Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. Frasa. Tadi cikgu terang tentang klausa dan frasa. Frasa ni boleh jadi satu atau lebih. Boleh jadi satu atau lebih kata. Boleh satu atau lebih kata. Itu frasa. Frasa nama
Kalau frasa nama, mesti ingat kata nama lah. Ingat kata nama. Contoh kata nama am, kata nama khas, kata nama terbitan, kata ganti nama, banyak. Itu yang kita dah belajar di sekolah kan. Kalau ada peluang nanti cikgu tunjukkan. Kita bincang juga apa itu kata nama. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. Ayat mesti ada subjek, mesti ada predikat. Jadi kalau nak menggunakan kata sendi nama dalam ayat, mesti memerlukan frasa nama. Maksudnya hadir di hadapan frasa nama. Kata sendi itu hadir di depan frasa nama untuk membentuk predikat. Baik. Ini contoh kata sendi nama dalam bahasa Melayu. Contoh kata sendi nama dalam bahasa Melayu. Baik. Ini kata sendi nama. Di, ke, dari, daripada, kepada. Lazimnya kita sebagai penutur jati bahasa Melayu pun masih salah penggunaan kata sendi nama dalam membina ayat ataupun dalam pertuturan secara lisan. Masih salah penggunaannya. Ini pentingnya kita memahami tugas ataupun penggunaan ataupun peranan. Bukan untuk kata sendi nama saja. Kata hubung pun kita mesti tahu tugasnya supaya kita boleh menggunakan dengan betul dalam pertuturan, percakapan ataupun dalam penulisan. Di. Penggunaannya menunjukkan tempat. Penggunaannya menunjukkan tempat. Di itu penggunaannya menunjukkan tempat. Okay. Kita tengok Muhammad Dennis. Muhammad Dennis. Okey. Baca 2 ayat contoh penggunaan di sini. Semua murid sedang berkumpul di dalam dewan. Burung itu hinggap di dahan pokok. Menunjukkan tempat. Ini menunjukkan tempat. Okey, kata sendi kedua ke. Ke menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Kalau di tadi menunjukkan tempat saja. Kalau ke, tempat atau arah yang dituju. Ada tambahan sini, arah yang dituju ataupun menunjukkan masa dan waktu. Menunjukkan masa dan waktu. Baik. Nur Fazana. Nur Fazana. Boleh dengar cikgu Nur Fazana? Boleh. Okey. Cuba Nur Fazana baca 2 ayat contoh ni. Kami akan ke balai raya petang nanti. Kakak dan ibu membeli belah dari pagi ke petang. Ini menunjukkan tempat yang dituju ataupun masa dan waktu. Okey. Dari. Dari dan daripada ni biasa selalu ataupun kerap salah penggunaannya. Dari menyatakan tempat dan arah yang dituju. Menyatakan masa dan waktu. Ini menyatakan tempat dan arah yang dituju. Ini tadi kalau ke menunjukkan tempat. Ada perbezaan menunjukkan tempat. Ini menyatakan tempat. Tadi menunjukkan tempat. Okey. Jadi tak sama. Kataan menunjukkan dan menyatakan. Cikgu nak siapa lagi Naufal. Naufal asyik pandang cikgu Naufal. Naufal. Baca Naufal 2 ayat. Nenek baru sampai dari kampung. Ibu menunggu adik dari tadi. Okey, terima kasih. Naufal. Okay. Daripada. Ini daripada. Penggunaannya menunjukkan asal kejadian atau punca.
Coba Johan Zulkarnain baca ayat penggunaan daripada ni. Perabot. Perabot itu dibuat daripada kayu getah. Aiman lebih tinggi daripada abangnya. Rosnah menerima sepucuk surat daripada adiknya. Okey, itu menunjukkan asal atau punca. Kalau kita baca ayat, jelaslah. Okay. Kepada penggunaannya ataupun tugasnya digunakan untuk orang. Yang kedua, fungsinya digunakan untuk benda abstrak. Abstrak ni yang tidak nampak lah. Yang tidak nampak. Yang dua dimensi. Bukan konkret. Lawannya konkret. Ataupun menyatakan bahagian. Menyatakan bahagian. Baik. Sekarang cikgu nak kasih. Kasih ada dengar cikgu tak kasih? Okey, kasih. Cuba baca ayat contoh ni untuk penggunaan kepada ni. Kasih. David. Kasih boleh baca? Ya, cuba baca. David memberitahu perkara itu kepada gurunya. Yang kedua, ayat kedua. Murid-murid dibahagikan. Teruskan. Murid. Ada masalah sikit, cikgu. Ya, ada masalah. Tak apalah. Kita mohon bantuan Nur Alia Sabrina. Nur Alia Sabrina. Dari sini ada dengar cikgu tak? Okey. Afif Hibzan. Afif Hibzan. Dapat dengar cikgu tak Afif Hibzan? Ada masalah tak apa. Ni Nur Hadi Haikal. Cuba baca ayat yang kedua ni. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Ulang semula. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Ya, ini kepada di sini merujuk kepada bahagian. Merujuk kepada bahagian. Jadi penggunaan kata sendi ni. Ada banyak lagi contoh tersendi. Okay. Ini pun sama juga pada, untuk, bagi, demi, tentang, seperti, bagai, umpama, laksana, bak. Ini sama erti lah ni. Sejak, terhadap. Cikgu nak murid baca sendiri, cikgu bagi dalam tempoh 1 minit, baca sendiri. Cukup kan cikgu rasa 1 minit. Okay, baca senyap, baca sendiri. Baiklah. Cikgu harap murid ada baca apa yang cikgu tunjukkan tentang kata sendi nama, kata sendi nama. Cikgu akan tunjukkan paparan seterusnya. Ini
Akan, oleh, hingga atau sampai, dalam, antara. Ini contoh kata sendi nama. Jadi banyak kata sendi nama. Kata sendi nama ini sangat banyak. Okay. Akan ni digunakan untuk menunjukkan sikap atau emosi. Menunjukkan sikap atau emosi. Kita lihat ayat contoh. Syahril amat sayang akan anak bongsunya. Sayang. Sayang ni adalah emosi. Okay. Kami sangat benci akan sikapnya yang suka berpura-pura itu. Benci ni adalah sikap. Sikap. Jadi akan ni digunakan untuk menunjukkan emosi atau sikap. Oleh menunjukkan sebab. Tugasnya menunjukkan sebab atau menunjukkan ayat pasif. Kita akan belajar ayat nanti. Ayat pasif. Ayat contoh. Dia terjaga oleh kokokkan ayam jantan itu. Sebab, menunjukkan sebab. Mengapa dia terjaga? Sebabnya terdengar kokokkan ayam. Jamuan tengah hari itu disumbangkan oleh pihak sekolah. Di sini ialah ayat pasif lah. Menunjukkan ayat pasif oleh pihak sekolah. Ini adalah ayat pasif. Kata ganti nama diri ketiga ni. Hingga atau sampai. Menunjukkan peringkat masa, waktu atau tempat. Dia membuat kerja sekolah hingga pukul 10 malam. Saya ingin belajar sampai peringkat sarjana. Dalam menunjukkan lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Kita harus fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak ada ruang. Tidak ada ruang, tidak mempunyai ruang. Kalau botol, balang, bilik kelas, baldi ke, beg plastik ke, ada ruang. Itu ada ruang. Tapi bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak ada ruang. Jadi dalam ni untuk menunjukkan tidak mempunyai ruang atau jarak. Ayat kedua, maklumat itu telah dinyatakan dalam taklimat yang lalu. Taklimat. Taklimat tak ada ruang. Selalu kesilapan di dalam taklimat. Salah penggunaan. Jadi tak dalam saja. Tak perlu di dalam. Salah. Antara menunjukkan dua pihak atau dua perkara. Ayat contoh terdapat sedikit perbezaan antara kereta buatan Jepun dengan Malaysia. Antara. Baik. Ini kata nama khas Jepun, Malaysia. Kata nama khas biasa ditulis mula dengan huruf besar. Antara mereka berdua, Aina lah yang paling pandai. Jadi antara, kata sini antara ni boleh digunakan untuk pangkal ayat juga. Jadi maksudnya tidak ada menunjukkan dua perkara atau pihak. Dua perkara. Ini penggunaan antara. Okey, ini beberapa contoh kata sendi nama. Baik, kita lihat kata tugas ketiga. Kata adjektif. Kalau cikgu boleh tunjukkan semua kata adjektif, kata tugas yang cikgu sediakan supaya kamu dapat banyaklah banyak info hari ini. Baik. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda, orang, tempat dan sebagainya. Itu kegunaan kata adjektif. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter, se, amat, paling, sangat, sekali, sungguh dan terlalu. Jadi kata adjektif ni boleh ditambah dengan kata penguat. Kata penguat ini untuk pengetahuan murid juga ialah jenis kata tugas. Kata penguat juga ialah jenis kata tugas. Ini tentang kata adjektif. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat.
Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih, belum, dapat dan sebagainya. Maknanya kalau kita belajar kata adjektif ataupun belajar kata-kata tugas yang lain, kita mesti menguasai kemahiran-kemahiran lain juga. Maksudnya kata-kata tugas ini saling memerlukan, saling berkait, penggunaannya ada sangkut paut dengan kata-kata lain. Contohnya kata adjektif ada juga kaitannya dengan kata penguat dan juga dengan kata bantu. Baik, kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. Ini keterangan tentang kata adjektif. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. Okey, jenis kata adjektif. Dalam bahasa Melayu, kata adjektif terbahagi kepada 9 jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif. Ada 9 jenis kata adjektif. Jadi cikgu nak tanya, siapa dapat jawab nanti jawablah. Siapa tak dapat jawab, tak jadi masalah. Tidak jawab pun tidak apa. Tapi bagi yang tahu, kalau cikgu tanya, jawablah. Kalau kamu jawab, boleh menambah lagi pengetahuan kamu lah. Kamu akan lebih tahu. Baik, coba terlihat. Kita tanya seorang-seorang lah. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal. Apa dengar cikgu? Coba sebut satu jenis kata adjektif ada 9. Boleh tidak? Kalau boleh sebut. Kalau tak boleh kata tidak boleh. Kalau tahu boleh sebut. Tak tahu, kata tidak tahulah. Supaya kita boleh tanya kawan yang lain. Boleh Manafal? Ada 9 jenis kata adjektif. Kata adjektif ukuran. Ukuran. Boleh tulis itulah. Nanti cikgu tunjukkan. Kalau betul, betul lah. Kalau salah, maksudnya kena betulkan. Okay? Johan Zulkarnain. Jenis kata adjektif yang kedua apa? Yang lain bersedialah. Yang lain bersedia dulu. Mungkin giliran kamu nanti cikgu sebut. Terus sebutlah. Tak perlu tunggu lagi. Warna. Warna. Nur Aziani. Panca indera. Panca indera. Hadi Haikal. Jarak. Jarak. Abu Unais. Apa lagi jenis kata adjektif? Ada Abu Unais. Apa lagi? Okey, kita beralih pada Kai Zafira. Kai Zafira, boleh sebut lagi? Ada? Muhammad Denis. Apa lagi contoh? Jenis. Jenis kata adjektif. Muhammad Denis. Uzair ada? Uzair tahu? Boleh Uzair bagi satu contoh. Jenis kata adjektif. Akid. Boleh bagi tahu Akid? Boleh jawab? Ya? Cikgu. Ya. Apa jenis kata adjektif yang Akid tahu? Kata adjektif bau. Panca indera. Panca indera. Dalila.
Dalila bagi satu contoh kata jenis adjektif. Sifat. Sifat. Rasa banyak yang tahu ni ya. Nur Fazana. Bentuk. Bentuk. Irfan. Irfan. Adam Mikael. Tak tahu. Tak tahu Adam. Nur Muhammad. Zaini. Bentuk. Bentuk. Dayana Batrisha. Perasaan. Perasaan. Okey. Jadi kita lihat sama-sama. Cikgu tunjuk. Apa yang kamu sebut tadi. Bandingkanlah. Okey. Sama seperti jenis kata hubung tadi. Cikgu tunjuk juga apa kegunaan setiap kata adjektif ni. Ini jenis kata adjektif. Bentuk, cara, tak ada sebut cara tadi kan. Perasaan, perasaan cikgu ada dengar tadi. Bentuk ada, cara, tak ada yang sebut cara. Sifat, ada yang sebut sifat tadi. Sifat atau keadaan. Ukuran ada. Warna yang sebut tadi. Waktu. Waktu, jarak. Satu lagi tadi adalah cikgu dengar adalah panca indera, ada 9. Jadi ini contoh. Contoh kata adjektif. Kalau bentuk, bujur, bulat, bundar. Bundar katakan bundarkan. Bundarkan yang IS jawapan yang betul kan. Bulatkanlah bundar. Bengkok, lurus, lepeh, lonjong. Lonjong ni macam apa? Buah ni. Apa? Bola rugby. Tahu bola rugby? Bola rugby bentuknya lonjong. Kalau bola sepak, bulat kan? Bola rugby bentuknya lonjong. Itu bentuk lonjong. Cara cepat, cermat, laju, lambat, kerap, perlahan, sering, selalu. Perasaan, benci, gelisah, kasih, sayang, rindu. Okay. Jadi kalau kamu tahu ni, ini tu untuk menambahkan kosa kata kamu juga ni. Menambah kosa kata. Pentingnya kamu mengetahui kata-kata tugas yang cikgu terangkan pada petang ini. Selain memahami makna, ini penting bagi murid untuk menjawab soalan. Soalan bahagian A dan juga bahagian B. Pemahaman bahagian A dan pemahaman bahagian B. Jadi perlu tahu juga makna-makna selain kosakata perkataan, kosakata ataupun perkataan inilah. Ukuran, besar, kecil, nipis, panjang, pendek, rendah, tebal, tinggi, lebar. Ini cuma beberapa contoh saja yang dinyatakan di sini. Warna biru, hijau, kuning. Waktu, awal, baru, kini, lama, lampau, sekarang, segera, silam, jarak, jauh, hampir, dekat, nyaris. Ini contoh, contoh bagi jenis kata adjektif. Ini ayat contoh. Ayat contoh ni. Ini contoh. Kayu yang dirautnya itu sangat lurus. Kamel menarik batang besi itu sehingga bengkok. Pandulah kenderaan dengan cermat. Anim selalu datang ke rumah saya. Encik Nizam amat kasih akan isterinya. Ibu amat rindu akan kakak yang berada di kampung. Ayat ni sangat bagus. Kalau boleh bina ayat seperti ini, maka kamu orang hebatlah.
orang hebat boleh membina ayat dengan betul, dengan bagus, dengan apa? Sempurna. Okey. Ni ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 jenis. 8 jenis kata adjektif. Yang cikgu tunjukkan. Ini contoh-contoh untuk ke-8 jenis kata adjektif. Baik. Ini jenis yang ke-9. Panca indera. Panca indera. Panca ni maksudnya 5. Panca ni maksudnya 5. Indera maksudnya 5 indera lah. 5 indera. Indera tu maksudnya apa yang anggota badan kita kan, yang dapat pada anggota badan kita. Seperti indera pandang, mata lah. Indera pandang, mata, melihat. Indera dengar, telinga. Indera rasa, lidah. Indera bau, hidung. Indera sentuh, tangan, jari jemari kita. Indera, gabungan indera. Patutnya 5 sajalah. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dalam ni ada ditambahan gabungan indera. Ini jarang kita dengar kan, gabungan indera ni. Yang penting ingat 5 ni lah. Kerana panca ni maksudnya 5. Panca maksudnya 5. Panca indera, 5 indera. Kalau panca warna, 5 warna. 5 warna. Panca sila, 5 sila. Contoh ni, untuk pandang, buruk, cantik, hodoh, kacak. Kalau indera dengar, lunak, merdu, nyaring. Indera rasa, manis, masam, masin, pedas, pahit, tawar, kelat. Kalau satu lagi rasa, pernah tak kamu makan buah nanas? Buah nanas, buah nanas muda, tak pernah tak? Kita terasa sesuatu pada lidah kita kalau kita makan buah nanas muda. Rasa bagaimana? Manis ke? Masam ke? Masin? Pedas? Pahit? Tawar? Atau kelat? Kalau buah nanas muda rasanya lidas. Rasa lidas. Dia bukan rasa gatal, bukan gatal. Jadi disebut lidas. L-I-D-A-S. Itu buah nanas yang muda. Okey, untuk indera bau, busuk, hapak, harum, wangi. Kalau hapak ni, contohnya pakaian yang sudah lama, surat khabar, buku-buku, majalah yang lama, lama tersimpan dalam kotak, dalam almari, itu bau hapak, bukan bau busuk. Bau hapak. Okey. Contohnya kain. Ayatnya kain itu bau hapak, lama tersimpan, lama tak diguna. Indera sentuh, kasar, keras, licin. Okay, gabungan indera ni aman, tenteram, nyaman, selesa. Ini kita jarang bincang tentang yang ke-6 ni lah. Biasanya 5 saja. 5 indera ni. Untuk kita belajar peringkat sekolah rendah, 5. Ini tambahan. Ini tambahan. Okey. Ini kita dah lihat tentang kata adjektif. Baik. Dah berapa kata tugas yang kita lihat hari ini? Yang pertama tadi ialah kata apa tadi? Kata tugas yang pertama tadi. Siapa boleh bagi tahu? Kata tugas yang pertama tadi. Apa yang kita bincang pada awal tadi, kata tugas yang pertama. Yang ada pancangan. Kata hubung. Ada 3 jenis kata hubung kan? 3 jenis kata hubung. Yang pertama kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan. Yang kedua kata hubung pancangan. Pancangan. Kata hubung pancangan ada terbahagi pada 3. Kata hubung pancangan relatif. Contohnya yang. Yang kedua kata hubung pancangan
keterangan kan. Contoh kerana, dan, tetapi, apabila. Yang ketiga adalah kata hubung panjangan komplement. Ada dua. Bahawa, untuk. Lepas tu kata hubung panjangan, kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan. Okey, itu kata tugas yang pertama, kata hubung. Kata tugas yang kedua ialah kata apa? Mungkin ada yang catat, ada yang tulis. Apa kata tugas yang kedua tadi? Ada yang boleh sebut? Dalila boleh sebut? Boleh jawab? Boleh beri pendapat? Yang pertama kata tugas tadi adalah kata hubung. Yang kedua kata apa? Boleh ingat tak? Ipan. Ipan boleh. Boleh jawab soalan Cikgu Ipan? Ataupun siapa-siapalah nak jawab, Cikgu buka. Kata seru. Belum kita belajar kata seru. Kata apa kita belajar ni? Selepas kata hubung tadi, kata bermula dengan S. Kata, lupa, mungkin tak catat. Kata sendi nama. Kata sendi nama. Yang ketiga, kata tugas yang ketiga, kata adjektif. Kata adjektif. Maka ada 3 dah. Pada awal sesi pembelajaran kita, cikgu dah nyatakan kata tugas ni ada 17 kan. Kita boleh lihat 3. Kita boleh 3. Ini kita bincang secara umum saja. Pada sesi-sesi yang akan datang kita akan lihat satu persatu secara lebih terperinci lah beserta dengan soalan-soalannya. Okay. Ya, ini cikgu terangkan tentang kata tugas. Tak cukup untuk satu sesi ini. Esok kita akan sambung dengan siri kedua, kata tugas siri kedua. Baik. Kesalahan penggunaan kata adjektif dalam ayat. Kita tengok apa kesalahan daripada pengguna ataupun penutur kerap salah menggunakan kata adjektif dalam ayat. Kita lihat. Contoh 1. Nenek Sakinah rindukan cucunya. Ini yang bahagian sebelah kiri ni semua salah. Sebelah kanan ada pembetulan. Nenek Sakinah rindu akan cucunya. Okay. Kalau kita baca ayat yang pertama ni, Nenek Sakinah rindukan cucunya, ayat ni seolah-olah betul. Sebenarnya salah penggunaan kata adjektif di sini. Yang betul ialah rindu akan cucunya, perasaan. Nadirah paling cantik sekali antara adik-beradiknya. Salah. Yang warna biru ni salah. Yang betul ialah Nadirah paling cantik atau cantik sekali. Jadi tak boleh digunakan serentak lah. Paling sekali tak boleh. Sebab ini adalah kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan tak boleh menerima sekali. Yang boleh menerima sekali disertakan dengan sekali cuma kata penguat bebas. Kata penguat bebas. Jadi salah dalam penggunaan. Kata adjektif sini adalah cantik. Cantik adalah kata adjektif. Yang betul ialah Nadirah paling cantik ataupun Nadirah cantik sekali. Bangunan itu sangat terang benderang. Jadi yang betul ialah bangunan itu terang benderang. Disinari lampu. Ataupun bangunan itu sangat terang. Disinari lampu. Tak boleh, sangat terang lain. Sangat terang ni menunjukkan mungkin satu bangunan itu sangat terang ataupun terang benderang.
Dia tak boleh diguna serentak. Sangat terang benderang. Kerana terang benderang dah menunjukkan sangat terang. Jadi salah penggunaan kalau dalam contoh ketiga ni sangat terang benderang salah penggunaan kata apa? Ini kata adjektif. Terang ni kata adjektif. Sangat ni ialah kata penguat. Jadi salah penggunaan di sini. Baik. Kita tengok contoh seterusnya. Tadi ada disebut kata seru. Belum lagi kita bincang tentang kata seru, tapi ada yang dah sebut. Ini kata seru. Kita tengok. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah, hairan, sedih, takut, terperanjat dan sebagainya. Kata kuncinya ialah kata seru ni menyatakan perasaan. Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan, iaitu dengan nada meninggi atau menurun. Perasaan. Kalau perasaan marah, tentu nada suara intonasinya meninggilah. Kalau sedih, takut, mungkin menurun. Terperanjat, mungkin intonasi meninggi. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Jadi ada perbezaan. Kata seru bukan kata seruan. Ayat seruan. Kata seru lain. Ayat seruan lain. Dia tak sama. Ini contoh kata seru. Baik. Ini contoh kata seru. Ini fungsinya, kegunaannya. Baik. Aduh untuk perasaan sakit atau kagum. Ayat contoh, aduh sakitnya kepalaku. Aduh pantasnya dia berlari. Rasa sakit atau kagum. Baik. Kata seru ditulis di pangkal ayat seruan. Ditulis di pangkal ayat seruan. Mula dengan huruf besar. Lepas tu letak koma. Semua kata seru ditulis di pangkal ayat. Dan di akhir ayat seruan ada tanda seru. Ada tanda seru. Aduh untuk perasaan sakit atau kagum. Aduhai perasaan sedih, simpati, rintihan. Tidak setuju ataupun menolak sesuatu. Amboi, kagum ataupun berasa hairan, perasaan hairan. C, perasaan mengejek ataupun perasaan kesal. Cis, perasaan marah, tidak suka, mengejek. E, perasaan hairan, terkejut atau menarik perhatian. Hai, untuk menegur seseorang atau menarik perhatian. Nah, perasaan geram, marah, menarik perhatian. Oh, perasaan hairan, kecewa, terkejut. Sabas, perasaan gembira. Wah, perasaan kagum, hairan. Wahai, perasaan sedih untuk menarik perhatian. Ini contoh kata seru dan juga dikaitkan dengan perasaan, perasaan yang kita alami. Ini contoh ayat ataupun ayat contoh. Okey? Yang warna biru ni semuanya kata seru. Kata seru dalam ayat seruan ditulis di pangkal ayat. Okey. Cikgu bagi masa sekejap, kamu boleh baca. Baca apa? Ayat contoh. Ini cikgu tertarik dengan ayat terakhir ni. Kata seru wahai. Itu untuk perasaan sedih untuk menarik perhatian. Sedih untuk menarik perhatian. Wahai anakku ataupun wahai murid-murid. Usahlah disia-siakan
usia mudamu. Wahai murid-muridku, berusahalah demi bersungguh-sungguh, berusahalah dengan bersungguh-sungguh demi masa depanmu. Jadi belajarlah. Okey. Kata tanya. Kata tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu. Tadi kata seru, ini perasaan. Kata tanya untuk menanyakan sesuatu. Sekiranya kata tanya didepankan, maka hendaklah disertai dengan partikel kah. Kah ini bukan kata tanya. Kah ialah partikel. Kah, tah, lah, nya, itu partikel. Kiranya kata tanya didepankan, maksudnya digunakan di pangkal ayat. Maka letak kah. Okey, kita lihat contoh kata tanya. Ini. Adakah, apakah, bagaimana. Kah tadi adalah partikel. Berapa, bila, kenapa, mengapa, mana, siapa. Okey. Jadi ada tugasnya, ada fungsi masing-masing. Adakah untuk bertanya tentang sesuatu hal. Jawapannya ialah ya atau tidak. Ya contoh, adakah awak yang mengambil buku saya? Intonasi bertanya. Adakah mereka tahu tentang peristiwa yang menggempakan itu? Intonasi bertanya. Apa untuk menanyakan benda atau haiwan? Bagaimana menanyakan cara atau keadaan? Berapa menanyakan bilangan, jumlah dan harga. Bila menanyakan masa dan waktu. Kenapa atau mengapa menanyakan sebab. Mana untuk menanyakan tempat. Siapa untuk menanyakan orang. Ini ayat contoh. Kalau kita tengok satu, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Bagaimanakah kamu menjawab soalan itu? Kalau berada di pangkal ayat tanya, kita mesti letak kah. Mesti letak kah, itu cara menulis yang betul. Ataupun cara penggunaan kata tanya yang betul dalam ayat. Kah ialah partikel. Kah ialah partikel. Bukan kata tanya. Ya. Baik. Ini contoh-contohnya. Ini juga kata tugas. Kata tanya juga merupakan jenis kata tugas. Ya, latihan. Ini mungkin yang terakhir lah. Latihan. Kita lihat. Latihan ni cikgu letak satu latihan sajalah untuk sesi ni. Untuk peringatan esok hari kita akan mula pada jam 8.30 pagi. 8.30 pagi sehingga 10.30 pagi. Cikgu akan tunjukkan siri kedua lah, kata tugas siri kedua. Sama ada cikgu akan tunjukkan contoh-contoh kata tugas lain ataupun cikgu akan banyakkan latihan. Baik, kita lihat latihan. Latihan ni satu saja. Pilih kata sendi yang sesuai untuk melengkapkan ayat-ayat di bawah. Okay. Cikgu nak berapa orang baca lah. Baca ayat dan jawapannya. Boleh Akmal, Nik Akmal. Nik Akmal. Boleh dengar cikgu Nik Akmal? Boleh. Cuba baca ayat nombor 1 beserta dengan jawapan. Razlina suka bersia-sia di taman bunga pada waktu petang. Okay, tahniah Nik Akmal, betul Okey, Nur Aziani nombor 2. Pegawai di syarikat itu bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 6 petang. Okey, tahniah. Cikgu harap yang lain dapat dengar. Adam Mikael nombor 3. Teksi itu membelok dari Jalan Pinang
ke Jalan Kudin. Okey, tahniah. Irfan. Nombor 4. Fleming Irfan. Fleming Irfan ke Dreaming Irfan ni? Tak jawab soalan cikgu. Tak dengar Irfan. Okey, Hadi Haikal. Nombor 4. Hadi Haikal nombor 4. Seorang ketua perlulah bersikap adil terhadap orang-orang di bawah jagaannya. Tahniah Hadi Haikal, betul. Nombor 5. Amnek Esi. Amnek Esi. Siapa Amnek Esi ni? Boleh jawab? Boleh baca? Nombor 5. Salina. Tak dengar. Diana Patricia, nombor 5. Diana Patricia, baca nombor 5. Salina menerima sepucuk surat dari adiknya yang tinggal di Sabah. Dari adiknya ke daripada adiknya? Daripada. Daripada adiknya. Ini ada salah ejaan daripada. Sebab ada I sini. Okeylah. Zaini. Nombor 6. Fawis. Fawis kah Zaini ni? Tak dengar suara. Nur Aziani. Nombor 6. Mak Ahmad. Mak Ahmad. Saya terhadap abang yang selalu mengambil berat tentang kebajikannya. Mak Ahmad sayang, bukan saya tu. Mak Ahmad sayang Terhadap abang yang selalu mengambil berat tentang kebajikannya. Ya, sayang bukan saya. Silap silap type. Okey. Tahniah. Dalila nombor 7. Pak Harun mengahwinkan anaknya dengan seorang pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Okey, tahniah. Betul. Johan nombor 8. Ayah di Kelantan selama 5 tahun untuk mempelajari ilmu agama. Ke kah di? Ke lah ke. Ke, ayah ke Kelantan selama 5 tahun. Ataupun ayah di Kelantan. Yang mana jawapan soalan ni? Ke di? Ke. Johan jawab ke Kelantan selama 5 tahun untuk belajar ilmu agama. Ya. Abu Unais nombor 9 yang terakhir. Jauhkan diri kamu dari dadah. Jauhkan diri kamu Dari dadah. dari dadah. Kalau kan tak bertukar jawapan ke? Abu Unais, dari ke daripada? Dari ya. Dari dadah. Muhammad Dennis, dari ke daripada? Jauhkan diri kamu daripada dadah. Yang mana betul? Daripada. Daripada. Jawapannya ialah daripada dadah. Bukan dari. Unais. Jauhkan diri kamu daripada dadah. Itu sekarang latihan untuk petang ini. Kita lihat seterusnya. Tahniahlah bagi yang dapat jawab. Mereka hanya boleh jawab dengan betul lah. Okay, jadi jangan lupa formula kejayaan dalam apa-apa juga usaha kita menimba ilmu, kita inginkan kejayaan dan boleh amalkan formula ini. SD, SDU. S itu maksudnya ni solat. Tak nampak ni. S itu solat. D itu ialah doa. U usaha. Okey.
Ni kurang jelas. Cikgu tukar. Ya. Sekarang dah nampak. Okey, solat, doa dan usaha. Okey, jadi solatlah. Solat ni sebenarnya ejaannya SO saja, bukan SHO. Nanti cikgu ubahlah. Bukan SHO. SO saja. Kalau HS tu ialah bahasa Arab. Okey. Kalau sekolah SKA Datuk Haji Abdul Kadir Hassan, UPSA-nya 7A. Sekolah-sekolah lain 6A. Tapi tahun ni tak ada UPSA lah. Tidak ada UPSA. Jadi jangan menangislah, tak ada UPSA. Jadi kejayaan tu, walaupun kita tak ada UPSA, tak semestinya kita tidak berjaya. Ini sebagai renungan untuk menuju tahun hadapan dah. Okey. Ini wajah ibu kamu lah. Kalau berjaya, boleh berubah jika gagal. Cikgu harap semua berjayalah supaya ibu gembira. Ini senyuman dia seorang ayah jika anda berjaya. Ini wajah kecewa seorang ayah jika menggagalkan diri sendiri. Bukan ayah yang gagal. Kita lah. Kita, kecuali kamu jadi ayah nanti, jadi anak kamu yang gagal. Jadi kamu rasa kecewa. Baik, jadi ceramah ataupun cikgu ni sampai dengan harapan untuk kebekalan menghadapi ujian. Walaupun tak ada UPSA, tapi ada ujian akhir tahun. Kita tahun ni ada ujian PBD. Tahun 6, lebih-lebih lagi tahun 6 untuk tingkatan 1 perlu menghadapi ujian PBD. Teknik yang baik, jadikan amalan. Jadilah amalan, moga keputusan amat membanggakan. Terima kasih. Cikgu ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk kelas pada esok hari. Cikgu ucapkan tahniah kepada yang turut serta dalam kelas pembelajaran alam maya pada hari ini. Dan kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.